Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Muhammad Dihya Sahlan dalam Berita Pagi Sabah edisi Rabu 16 Mac 2022. Seorang bekas pengarah Jabatan Kerajaan di wilayah Persekutuan Labuan didakwa di Mahkamah Seksyen Khas Rasuah Kota Kinabalu atas 29 tuduhan meminta suapan lebih 1.2 juta ringgit bagi tempoh Julai 2017 hingga Julai 2018. Tertuduh lelaki 50 tahun itu bagaimanapun mengaku tidak bersalah di hadapan Hakim Abu Bakar Manat selepas kertas pertuduhan dibacakan terhadapnya dan mohon dibicarakan. Tertuduh didakwa untuk mendapatkan balasan bagi meluluskan lesen dan kebenaran kerja-kerja penundaan kapal. Pertuduhan di bawah Seksyen 17(A) Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009. Hakim menetapkan wang jaminan sebanyak RM100,000 dengan deposit RM30,000 serta penjamin tempatan. Sementara itu, seorang pengarah dan pengurus kolej swasta di Ibu Negeri mengaku tidak bersalah di Mahkamah Seksyen Khas Rasuah Kota Kinabalu atas 21 pertuduhan mengemukakan dokumen mengandungi butiran palsu dalam tuntutan RM369,000 bagi tempoh Januari hingga Ogos 2018. Tertuduh 49 tahun membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan terhadapnya di hadapan Hakim Abu Bakar Manat. Pertuduhan di bawah Seksyen 18 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009. Hakim membenarkan tertuduh diikat jamin RM20,000 dengan deposit RM10,000 dan seorang penjamin. Sebutan semula ke atas kedua-dua kes ditetapkan 29 April depan. Pengguna lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu KKIA kini boleh menunggu penerbangan masing-masing sambil memanfaatkan perpustakaan awam yang diwujudkan. Perkhidmatan ini merupakan perkhidmatan tambahan keempat dibuka Perpustakaan Negeri Sabah sejak 3 Mac lalu. Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Datuk Yaakob Han berkata, Library at KKIA ini merupakan perpustakaan pertama diwujudkan di lapangan terbang dan inisiatif ini merupakan usaha yang cukup baik dalam memperkasakan agenda negara dalam melahirkan masyarakat minda kelas pertama dan berpengetahuan sekaligus memenuhi prinsip gagasan negara. Untuk makluman juga, kewujudan library ini juga adalah yang pertama seumpamanya di antara lapangan terbang di seluruh negara kita. Jadi mudah-mudahan ianya juga kita dapat laksanakan di lapangan terbang yang lain. InsyaAllah kita akan wujudkan di lapangan terbang Sandakan dan Tawau di masa hadapan ini. Dalam majlis yang sama, Pengarah Perpustakaan Negeri Sabah Hajah Fatimah Abdillah turut menjelaskan perpustakaan ini diletakkan di bawah pengurusan Perpustakaan Negeri Sabah Cawangan Tanjung Aru. Sambutan okey, setakat yang pembukaan tu sudah ada 200 lebih pengunjung dan ada juga yang sudah mendaftarlah sebanyak 21 orang mendaftar sebagai ahli. Dia bukan terbuka untuk pengunjung, maksudnya yang pekerja yang bertugas di dalam airport ni pun boleh menjadi ahli. Turut hadir Pemangku Besar Kanan Malaysia Airport Sdn Bhd, Kamaruzaman Razali. Saudara, beralih perkembangan COVID-19 di Sabah. Sabah meneruskan tren penurunan dengan angka jangkitan baharu semalam 591 kes, kurang 31 kes berbanding Isnin. Kota Kinabalu kekal daerah mencatat jumlah kes baharu tertinggi 174 kes, diikuti Papar 50, Tuaran 46, Penampang 42 dan Keningau 35 kes. Menerusi kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, tiada kluster baharu manakala 3 kluster diisytiharkan tamat semalam melibatkan kluster Jalan Bypass Kologon Ranau, kluster Simpangan Beluran dan kluster Bukit Garam Kinabatangan. Terdapat 22 kluster masih aktif di negeri ini. Peratusan jangkitan sporadik juga tinggi dengan hampir 63% daripada jumlah keseluruhan kes harian. 582 daripada 591 kes baharu ini berada dalam kategori 1 dan 2, 3 kes dalam kategori 3, 4 dalam kategori 4 dan 2 kes dalam kategori 5. 5 kes kematian iaitu masing-masing di Kota Kinabalu, Kota Belud, Kuala Penyu, Tenom dan Beaufort. Seterusnya ikuti statistik terkini kes baharu mengikut daerah dan kadar vaksinasi bagi Sabah.
Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM Sabah menyasarkan 138 lokasi wayar jalur lebar atau Broadband Wireless Access BWA selesai dipasang di Sabah menjelang April. Inisiatif SKMM ini dengan bekerjasama Miasat dan merupakan antara pelan mega di bawah Pelan Jalinan Digital Negara Jendela. Pengarah SKMM Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan Izani Othman dalam rangka lawatan menara pemancar di beberapa daerah iaitu Ranau, Kota Belud dan Pitas memberitahu BWA di Kampung Terolabau, Ranau menyaksikan kejayaan memberi liputan internet kepada penduduk dan pelajar di sana. Target untuk siapkan pada April tahun inilah sebanyak 138 lokasi. Di kampung ini kita pilih sebab kalau ikutkan keadaan geografi sini kan kita di lurah. Memang ada menara di bahagian luar tetapi akses dia tidak dapat, liputan tidak dapat ke sini. Susulan itu, Izani memberitahu SKMM sentiasa melakukan kajian dalam usaha menambah baik liputan internet termasuk di kawasan pedalaman maupun kawasan yang mempunyai kekangan bentuk muka bumi. Tambahnya, di bawah jendela dalam fasa 1, satu menara telekomunikasi akan dibina di Kampung Terolabau berkenaan. Walau bagaimanapun, antara isu utama yang dihadapi pihak SKMM adalah proses pengurusan atau pemilikan tapak pemasangan menara. Lawatan kerja tersebut turut meninjau Kampung Mangkapun, Pitas sejauh 186 kilometer. Kerajaan melalui Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Sabah bertanggungjawab memberi kesedaran kepada pengguna mengenai kesaksamaan dan perlindungan dalam aktiviti kewangan terutama secara atas talian. Pengarahnya Joji Abbas berkata pihaknya juga mahu agar hak pengguna dalam kewangan digital terus diperkasa. Teknologi digital masa kini juga semakin membangun dan berkembang mengikut situasi semasa dunia lah. Khususnya dalam aktiviti kewangan seperti pembayaran, pinjaman, insurans dan pengurusan aset. So dia telah menjadi salah satu medium utama dalam perkhidmatan kewangan. Beliau berkata demikian ketika menjadi tetamu temu bual dalam segmen Bah Ngam Latu di Sabah FM. Menurutnya, tema sambutan Hari Pengguna tahun ini, kesaksamaan dalam keuangan digital bertepatan dengan peningkatan aktiviti transaksi bayaran, jual beli dan sebagainya secara dalam talian. Tahun lepas, KPDN HEP menerima 1,453 aduan di mana 546 daripadanya adalah berkenaan transaksi dalam talian. Seramai 4,728 graduan bakal menerima scroll mereka semasa Convocation ke-22 Universiti Malaysia Sabah UMS yang bermula 26 hingga 31 Mac ini. Ini dinyatakan Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Taufik Yabhyuddin semasa kunjungan hormat kepada Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor di Menara Kinabalu. Profesor Datuk Taufik berkata seramai 2,643 graduan merupakan graduan yang berasal dari Sabah. Bagi pelajar antarabangsa pula seramai 134 orang dari negara China, Brunei, Timur Leste, Indonesia, Pakistan, Vietnam, Bangladesh, Mesir, Thailand, Oman, Kemboja, Korea, Tanzania, Libya, Algeria, Jepun dan Amerika Syarikat. Tambahannya lagi terdapat 67 siswaza bakal menerima PhD dan 452 mendapat ijazah sarjana. Dalam kunjungan itu juga Profesor Datuk Taufik turut menyampaikan jemputan kepada Datuk Haji Ji yang merupakan Pro-Chancellor UMS untuk menghadiri majlis convocation berkenaan. Pelajar Kolej Komuniti Sandakan disaran untuk terus meningkatkan kecemerlangan masing-masing sama ada dalam bidang akademik maupun kokurikulum. Mereka juga perlu membuktikan kemampuan masing-masing dengan penghasilan inovasi meneroka ilmu terkini selain berusaha melangkau sempadan kecemerlangan. Pengarah Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara NIOSH Wilayah Sabah dan Labuan, Wan Sarman Sakan berkata, sungguh pun pelbagai kejayaan dan anugerah yang telah diraih, namun ia tidak seharusnya melekakan mereka. Mereka juga tidak boleh mengharapkan kejayaan dahulu yang dicipta oleh senior akan berulang dengan sendirinya pada masa hadapan tanpa usaha gigih pelajar seterusnya.
Beliau berucap demikian merasmikan Majlis Apresiasi dan Tribut Jawatan Kuasa Perwakilan Pelajar JPP Sidang 2021-2022 Kolej Komuniti di Sandakan. Wan Sarman berharap agar pelajar lain dapat mencontohi pelajar yang menerima anugerah dalam majlis itu untuk bersama-sama meraih kejayaan pada masa akan datang. Antara disampaikan adalah anugerah pengarah, keusahawanan, kokurikulum dan anugerah pelajar contoh kepada pelajar Sijil Teknologi Elektrik SKE dan Sijil Pengembaraan Pelancongan SPL bagi sesi 2021-2022. Turut disampaikan sijil penghargaan kepada pengamal media di Sandakan. Baik, paparan itu mengakhiri berita pagi Sabah. Keluarga Malaysia segera dapatkan vaksinasi bagi melindungi diri dan keluarga. Amalkan SOP khususnya di tempat sesak. Saya Muhammad Dihya Sahlan. Assalamualaikum dan salam hormat.